Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih atas kesediaan dan juga kesediaan anda menonton kami dalam Bicara Naratif pada malam ini di saluran berita RTM dan juga di saluran TV1. Sudah pasti kalau kita ikutkan perkembangan kes terbaru bagi pandemik COVID-19 yang terkini, kes sembuh masih lagi mencatatkan 4 angka mendahului kes jangkitan baharu yang juga mencatatkan 4 angka, namun kita sedaya upaya untuk melengkungkan nilai jangkitan R0 yang telah pun ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Cuma persoalan yang lebih penting apabila kita masih lagi menjalani penghidupan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan, di bawah Akta Kawalan Penyakit Berjangkit dan juga di bawah Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu bagi tahun 2021. Banyak persoalan penting yang perlu kita laksanakan bersama dan sudah pasti ia memberi kesan dan juga korelasi kepada perkhidmatan awam dan juga kualiti penyampaian perkhidmatan awam. Dan sudah pasti pada malam ini kita akan juga bercerita bagaimana institusi perkhidmatan awam termasuk anggotanya dan juga institusinya dapat menjalani penghidupan dan juga melaksanakan bidang-bidang tugas di bawah Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu dan juga di bawah Perintah Kawalan Pergerakan. Untuk itu saya amat bersati bersama dengan tetamu cukup istimewa pada malam ini, iaitu yang berbahagia Tan Sri Muhammad Khairul Adib Abdul Rahman, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Assalamualaikum, selamat malam Tan Sri. Waalaikumsalam, terima kasih. Baik, alhamdulillah, terima kasih bersama kami dalam Bicara Naratif. Sudah pastinya lebih setahun kita menjalani penghidupan di bawah era pandemik COVID-19 yang menyerang negara dan juga di peringkat global. Cuma persoalan penting adalah bagaimana pelaksanaan dan juga tamsilan bagi pelaksanaan perkhidmatan awam itu telah pun diterjemahkan melalui beberapa peraturan baharu yang telah pun diperkenalkan, malah beberapa gerak kerja yang telah pun dilaksanakan. Secara mukadimahnya, bagaimana Tan Sri melihat norma baharu yang telah pun ditetapkan bagi perkhidmatan awam, bukan saja untuk institusi, kementerian tetapi juga anggotanya, Tan Sri? Okay. Terima kasih Encik Ismail kerana menjemput saya ke studio malam ini untuk berkongsi perkembangan semasa perkhidmatan awam, juga norma baharu perkhidmatan awam yang kita amalkan semasa. Kalau kita ingat kembali, COVID-19 ni mula dikesan di Malaysia pada 25 Januari tahun lepas. Hampir setahun sehari daripada mula dikesan di Malaysia. Dikatakan dia berasal daripada Wuhan. Tapi itu cerita yang lama lah. Tapi dah genap setahun. Dan kita juga pada bulan Mac 2020, kita untuk membendung penularan wabak COVID-19 ni, kita dah mengarahkan Perintah Kawalan Pergerakan. Di bawah Perintah Kawalan Pergerakan itu, JPA telah mengeluarkan satu arahan untuk semua pegawai-pegawai yang bukan tergolong dalam perkhidmatan perlu ini untuk bekerja dari rumah. Yang mana yang dikategorikan sebagai perkhidmatan perlu meneruskan tugas mereka di pejabat seperti mana yang diarahkan oleh ketua jabatan masing-masing. Jadi salah satu norma baharu dalam perkhidmatan awam ini adalah bekerja dari rumah atau BDR. Tapi BDR ini, Cik Ismail, bukan satu perkara yang baru. Kita pernah pilotkan dahulu di 2 jabatan kerajaan. Tetapi kita tak dapat keputusan yang muktamad sebab kita tak bersedia masa itu. Disebabkan oleh kelaziman ramai pada masa itu, dia suka berjumpa secara fizikal, mesyuarat dan sebagainya. Anak buah suka jumpa dengan ketua jabatan secara fizikal, ketua jabatan juga suka berjumpa dengan pegawai bawahan dia secara fizikal. Jadi keberkesanan BDR yang kita pilotkan masa itu tidak mendapat satu keputusan yang muktamad. Tetapi dengan COVID-19, dengan PKP ini, dia secara tidak langsung telah memaksa kita untuk berubah ke norma baru. Jadi salah satu norma baru yang kita lihat di bawah dalam keadaan semasa ini adalah bekerja dari rumah. Bekerja dari rumah ini, Encik Ismail, ada cabaran-cabaran juga. Kalau saya boleh ringkaskanlah cabaran tu, contohnya macam infrastruktur di rumah. Infrastruktur di rumah ni, kalau kita lihat, kebanyakan ada yang pegawai terpaksa menjalankan tugas dia di meja makan. Kadang-kadang anak berlari di belakang jika sekolah pun tutup. Jadi dia pun terpaksa juga kadang-kadang PDP, ada pengajaran dan pendidikan untuk anak-anak dia di rumah. Juga perlu diambil kira juga. Jadi ini cabaran-cabaran yang dihadapi because kita masa itu tidak bersedia. Dalam keadaan kita tiba-tiba diminta untuk kawalan pergerakan dan kita BDR-kan semua benda awam, kita ada masalah, ada cabaran di situ. Satu tadi dari segi infrastruktur di rumah. Tak ada bilik khas atau ofis di rumah yang kita sediakan. Banyakkannya buat di atas meja makan saja. Yang keduanya dari segi peranti. Kita di pejabat ada menyediakan komputer meja. Tetapi komputer meja tak boleh kita bawa ke rumah. Ada juga laptop-laptop yang disediakan tapi bilangannya tak mencukupi. Yang ketiganya dari segi broadband, capaian internet. Ada yang tempat yang mungkin capaian dia tidak selaju yang diharapkan. Yang keempatnya dari segi konten. Ada penjawat awam yang dalam menjalankan tugasnya memerlukan data-data, rujukan-rujukan fail dan sebagainya. Dan ini tidak tersedia masa itu. Tapi bagi sebahagian jabatan yang telah ada maklumat-maklumat di dalam dia punya sistem, ia tidak menjadi masalah.
Yang kedua, isu cabaran yang kedua yang kita hadapi ada segi legal, perundangan. Dan kebanyakan urusan-urusan kerajaan, dokumen-dokumen ini ada dokumen-dokumen terperingkat nombor satu. Kadang-kadang dalam juga permohonan-permohonan kita kena mengemukakan dokumen asal atau dokumen dah disahkan. Jadi ini ada isu implikasi undang-undang. Mungkin kita perlu tengok balik SOP atau akta-akta yang perlu untuk kita pindah bagi membolehkan BDR ini dilaksanakan secara yang lebih teratur dan juga memenuhi kehendak semasa. Yang ketiganya, pengukuran prestasi. Yang di rumah macam mana, yang di jabat macam mana. Jadi ini masih lagi yang kita as and when kita progresses, ini akan kita cerakinkan dan kita akan mantapkan lagi. Okey. Jadi pada masa tersebut, Jasmine, kita tak ada pilihan. Kita punya learning curve tu is so steep. Kita punya keluk pendidikan kita tu sangat singkat sekali. Kita, kalau saya nak bagi perumpamaan, kita macam dicampakkan dalam air dan pada masa itu juga kita kena belajar berenang. Ya. Itulah keadaan kita. Ya, keterbatasan yang ada dan keterpaksaan yang masa itu, itulah kita menggerakkan balik ke penjawaan supaya perkhidmatan-perkhidmatan kita ni tak terjejas. Walaupun kita lihat perkhidmatan perlu itu berada di hadapan, tetapi di belakangnya masih ramai awam yang memberi sokongan-dokongan kepada tugas-tugas yang ada di hadapan. Namun demikian, walaupun kita adakan tadi, saya katakan tadi ada norma baru, satunya bekerja di rumah, tapi tak semua yang boleh bekerja di rumah, Cik Ismail. Contoh macam penguatkuasaan. Dia kalau duduk kat rumah, tak bolehlah dia buat penguatkuasaan. Ataupun kesihatan. Yes, ataupun pemandu kenderaan pejabat. So kalau dia di rumah macam mana? Jadi dengan pergerakan masa ni, kita pun sekarang lihat kebanyakan mesyuarat-mesyuarat semua dijalankan secara online, atas talian. Tidak ada lagi keperluan untuk pergerakan pegawai ke satu tempat yang lain. Jadi bila mana adanya perkembangan semasa ini, kita akan melihat semula keperluan yang ada dalam penjawatan. Sebab kalau Cik Ismail ingat, dulu masa saya mula kerja dulu ada jawatan typist, jurutype. Sekarang tak ada lagi dah. Sekarang kita type sendiri. Jadi ini akan kita selaras dan kita akan semasakan bagi memenuhi keperluan-keperluan semasa. Jadi kata kunci di sini, Cik Ismail, dengan berlakunya peristiwa COVID-19 dan kita ada PKP, BDR dan sebagainya, kata kunci di sini adalah adaptasi. Kita kena adaptasi pada keadaan semasa. Kalau ikutkan kalau dulu di sekolah kita belajar teori Darwin, teori evolusi, Charles Darwin. Dia kata sesiapa yang tidak boleh mengadaptasi, dia akan pupus. Jadi kita pun sama juga, perkhidmatan kita sama juga, kita kena adaptasi kepada keadaan semasa yang lebih memberikan kita peluang untuk berkhidmat dengan lebih cekap dan efisien. Sebelum bercerita tentang revolusi ataupun evolusi itu, Tan Sri, sudah pastinya apabila kita bercerita tentang penyampaian perkhidmatan awam ini, ia banyak bercerita tentang pelaksanaan dasar-dasar kerajaan, khususnya untuk dilaksanakan di peringkat akar umbi, di mana dalam kerangka rakyat itu yang penting. Jadi perkhidmatan awam dan juga rakyat itu adalah satu sinergi yang tidak boleh dipisahkan. Jadi penilaiannya bukan sekadar kepada apa pelaksanaan kerja yang dapat dilaksanakan, cuma bagaimana pelaksanaan kerja itu memberi impak kepada masyarakat di samping kita mendepani pandemik COVID-19. Jadi apa pandangan Tan Sri dalam melihat isu ini perlu digerakkan secara bersama, kesan kepada rakyat dan juga kualiti perkhidmatan awam itu sendiri? Terima kasih, Cik Ismail. Kalau kita lihatkan semasa PKP yang pertama dahulu, macam seolah-olah macam total shutdown. Jadi keperluan-keperluan di pejabat kerajaan pun berkurangan dengan mendadak sekali. Tapi berbeza dengan PKP seterusnya, ada kegiatan-kegiatan yang dibenarkan. Jadi kegiatan-kegiatan ini memerlukan perkhidmatan-perkhidmatan daripada kerajaan, perkhidmatan daripada kaunter kerajaan dan sebagainya. Jadi di sinilah kita melihat kena ada penyesuaian pada kerajaan. Kita kena lihat juga keperluan daripada kita punya stakeholders dan juga penyampaian tadi. Tadi Cik Ismail soalan itu menyentuh berkenaan dengan bagaimana kita dinilai. Itulah tadi, kita tidak boleh menidakkan perkhidmatan kita. Maknanya perkhidmatan itu kena berterusan. Jadi di sinilah adaptasinya penjawat awam tu perlu menyediakan perkhidmatan bila mana perkhidmatan tersebut diperlukan. So kita ada cabaran di situ, Cik Ismail. Saya nak pergi terus kepada beberapa contoh. Tetapi sebelum saya pergi pada contoh tersebut, saya nak sambung sedikit tadi dengan BDR tu. Lanjutan daripada BDR tersebut, kita dah mengeluarkan satu dasar awam berkenaan BDR. BDR sekarang ini dibenarkan atas dua
atas dua keadaan. Satunya diarahkan oleh kerajaan. Ini contohnya macam PKP tu. Bila mana kerajaan arahkan, kita diarahkan untuk bekerja dari rumah. Yang keduanya atas arahan ataupun kelulusan ketua jabatan. Ini contohnya macam pada musim banjir. Kalau pejabat dia terjejas oleh banjir, dia ketua jabatan boleh mengarahkan semua bekerja dari rumah. Jadi ini tidak timbul sebelum ini. Sebelum ini kita tak ada istilah bekerja di rumah. Jadi dengan keadaan COVID ini, dia telah membuka satu dimensi yang baru, satu pembaharuan, satu norma yang kita kena amalkan. Kita perlu bekerja dan kita dibenarkan atau kita dibolehkan untuk bekerja dari rumah. Jadi JPA juga, Cik Ismail, kita dah keluarkan surat edaran dan sebagainya untuk menjelaskan perkara-perkara yang dibenarkan. Kita dah keluarkan garis panduan untuk macam mana kita nak bekerja dari rumah. Jadi dalam hal ini, Cik Ismail, kalau dilihat dalam surat edaran JPA yang terakhir, tapi dalam itu dah been overtaken by event disebabkan oleh sekarang ini hampir semua negeri dikenakan perintah kawalan pergerakan kecuali Sarawak. Jadi dalam surat edaran itu, mana-mana negeri yang diperintahkan kawalan pergerakan, dia boleh kehadiran bagi perkhidmatan perlu ada 100%, manakala kehadiran bagi perkhidmatan lain maksimumnya 30%. Jadi di sini juga Cik Ismail ada timbullah suara-suara yang mengatakan mungkin saiz perkhidmatan awam ni perlu dikecilkan. Sebab kalau 30% saja bolehlah, yang lain tu tidak lagi diperlukan. Tapi sebenarnya tak tepat tu Cik Ismail. Sebab kita penjawat awam ni kita bukan bercuti. Kita bekerja. Banyak kerja yang dilakukan di belakang tabir tersebut tadi. Macam saya katakan, ada frontliners yang perlu bertugas tetapi di belakangnya didokong oleh back end tadi yang bekerja di pejabat. Jadi kalau nak katakan bila mana kerahan tu ditetapkan pada 30%, dikecilkan pada 30%, yang lain itu tidak diperlukan, itu tidak tepat sebenarnya. Saya nak membetulkan pandangan ataupun pemikiran ramai bahawa memang kita ada isu-isu di mana keberadaan pegawai di pejabat itu perlu dikurangkan untuk membendung penularan wabak dan juga macam-macam yang lain. Tapi pelaksanaan tugas tetap dijarangkan. Ada yang kita benarkan sebab sekolah ditutup. Tadika ditutup. Jadi isu-isu pengasuhan kanak-kanak, terutamanya kanak-kanak OKU yang memerlukan jagaan rapi. Jadi sekiranya tak ada pusat jagaan yang boleh menjaga kanak-kanak seperti demikian, kita benarkan salah seorang daripada ibu bapa yang bekerja pekerjaan untuk bekerja dari rumah. Jadi banyak kelonggaran yang kita amalkan. Yang berkaitan Sri, mungkin dari segi kapasiti, saiz dan juga pelaksanaan tugas penjawat awam itu mungkin boleh kita korelasikan, juga kita bincangkan seketika nanti. Kita berjeda seketika dan semuanya kembali dalam Bicara Naratif. Masih lagi bersama Bicara Naratif di saluran berita RTM dan juga di saluran TV1. Saya masih lagi bersama dengan yang berbahagia Tan Sri Muhammad Khairul Adi Abdul Rahman, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Tan Sri, tadi kita bercerita dan kita mengkorelasikan tentang isu pengecilan perkhidmatan awam, dan itu sudah pun dinafikan dari segi kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, bahawasanya walaupun kita ke arah e-kerajaan ataupun pelaksanaan pekerjaan melalui industri digitalisasi, namun 1.6 juta lebih kurang jumlah pejabat awam itu dirasakan perlu dan juga sesuai dengan kerangka kapasiti kerja yang diperlukan. Jadi bagaimana Tan Sri melihat perkara ini perlu untuk direncana dan juga diorak secara bersama dalam menilai perkhidmatan awam secara keseluruhannya? Betul Cik Ismail. Kalau sering diperkatakan dalam perbincangan penjawat umum, jumlah penjawat awam yang nampaknya besar, dan kos untuk kita sara penjawat awam juga adalah tinggi. Tapi kalau kita tengok dari kos saraannya 60 bilion setahun, kalau kita bahagikan dengan 1.2 juta lah, tak termasuk negeri yang di bawah pembiayaan persekutuan, puratanya lebih kurang 4,000 sahaja. Itu termasuk allowance dan overtime sama sekali. Jadi nak mengatakan kos untuk satu penjawat awam, kadang-kadang pemandu di swasta pun dapat lebih daripada 4,000. Jadi bilangan yang ramai ni sebenarnya bila mana penduduk kita bertambah, akan ada pertumbuhan bandar yang baru. Di situ diperlukan balai polis, balai bomba, klinik kesihatan, sekolah dan sebagainya. Jadi tidak agak sukar bagi kita untuk menjawab bila mana perkembangan penduduk makin bertambah dan kita harus mengecil. Mungkin secara kita menggunakan lebih digital
kita menggunakan e-government. Tetapi dalam keadaan sekarang ini ada banyak lagi yang mungkin boleh saya kongsikan nanti, cabaran-cabaran untuk kita meng-e-kan kita punya perkhidmatan. Tapi itu salah satu caranya. Untuk kalau kita ingin melihatkan bilangan penjara awam ni kecil peratusannya berbanding dengan penduduk seperti mana kebanyakan negara. Tapi saya dah pernah bentangkan dekat pengurusan tertinggi kerajaan, sebenarnya peratusan penjara awam kita dengan nisbah 20 penduduk per satu penjara awam bukanlah satu jumlah yang besar. Kalau kita tengokkan di negara Jepun, kita bincangkan tadi Cik Ismail, Jepun kalau dikirakan di Tokyo sahaja, central government memang sedikit. Tapi kalau kita ambil prefecture dia, 47 prefecture dia, kalau kita tengok yang mana gaji dibayar oleh cukai, peratusan dia lebih tinggi pada Malaysia. Kalau kita tengok Amerika, jangan kira Washington saja, di Alaska, di California, yang mana gaji ni dibayar oleh cukai rakyat, sama ada state ke atau county ke, kalau dijumlahkan semua sekali, nisbah dia lebih tinggi daripada Malaysia. Jadi kita ni sebenarnya kita memang sedar dan kita cuba mengurangkan. Tetapi dalam keadaan tertentu macam kita tak boleh mengurangkan anggota keselamatan. Sebab bila mana katakan PDRM, bila mana bertambahnya penduduk, kita juga ada banyak isu-isu kebajikan sebagainya. Dalam keadaan sekarang ini, bila mana berlakunya COVID, banyak di antara kita yang tiba-tiba terjatuh kepada golongan P40 yang memerlukan bantuan daripada kerajaan. Jadi inilah instrumen-instrumen organ-organ kerajaan yang akan terus membantu. Kita tak boleh semuanya melalui sahaja. Itu jawapan awal umum saya, Cik Ismail. Jadi berkenaan dengan apa yang Perdana Menteri mengatakan itu betul. Kita masih lagi memerlukan khidmat penjara awam, dan bilangan yang ada sekarang ini memadai untuk kita menterjemahkan dasar-dasar kerajaan kepada pelan-pelan tindakan bagi membantu kerajaan. Cuma dalam sistem e-kerajaan itu kita sedia maklum, bukan ini baru pertama kali kita melaksanakan sistem e-kerajaan, kerana sebelum ini banyak sudah pun dilaksanakan seperti e-perolehan, e-tender dan juga beberapa sistem lagi yang telah pun dilaksanakan. Malah permohonan secara dalam talian juga sudah mula digunakan untuk mengganti pakai permohonan secara fizikal. Jadi perkara-perkara seperti ini bukan sahaja disebabkan keterdesakan pandemik COVID-19, tetapi juga kepada perubahan semasa. Jadi apakah dalam dari segi peranan dan juga sistem e-kerajaan ini kita sudah bersedia untuk menyediakan secara sepenuhnya penawaran sistem e-kerajaan ini? Okey, terima kasih Cik Ismail. Memanglah COVID-19 ni adalah satu insiden yang amat menyedihkan. Banyak yang terkesan oleh sebab COVID-19. Tetapi ada pepatah Cina yang mengatakan di dalam satu kesusahan itu ada peluang. Jadi kita lihat di sini, di sebalik COVID-19 itu banyak perkembangan positif yang boleh kita ambil iktibar atau kita boleh gunakan sepenuhnya. Satunya ialah digitalisasi ataupun e-government tadi. Jadi kalau kita tengok semasa PKP pun ramai dah pandai order makanan melalui telefon. Malahan sebelum itu juga Cik Ismail, generasi millennials ni, dia kalau nak pergi bercuti, dengan satu handphone saja dia boleh order dia punya Grab, kenderaan dia, boleh order tiket kapal terbang, duduk tempat yang mana, apa makanan dia nak dalam kapal terbang, sampai di negara yang dilawa tu pun ada pengangkutan dia sampai ke hotel semua. Dalam satu talian sahaja. Jadi itu ya dengan diari. Itu golongan milenial. Tapi kita juga ada golongan-golongan yang masih menghadapi cabaran. Ada yang tak percaya pada e-wallet ni. Jadi berbalik kepada kerajaan, pada tahun 2019 perkhidmatan E2E kerajaan hanya berjumlah lebih kurang 20.2%. Bila mana berlaku PKP, kita melihat ramai yang memerlukan perkhidmatan, tapi dia tak boleh keluar rumah. Dia memerlukan perkhidmatan elektronik daripada kerajaan. Perdana Menteri telah mengarahkan kita untuk ramp up kita punya servis yang kita boleh tawarkan melalui E. Jadi pada penghujung tahun 2020, target kita adalah 40%. Capaian yang boleh, perkhidmatan yang boleh capai melalui internet. Tapi kita telah berjaya mencapai sebanyak 46.8%. Satu lagi Cik Ismail yang saya nak berkongsi, dari segi e-payment. Kita sebenarnya targetkan pada 2020 ni, pembayaran kepada perkhidmatan kerajaan ini juga salah satu pada arahan kabinet dulu, untuk supaya rakyat kita bergerak ke arah cashless, tanpa tunai, menggunakan pembayaran melalui sahaja. So kita target kita 70%. Tapi pencapaian kita hanya lebih kurang 62.9%. Bagi masa depan ni kita dah letakkan KPI tiap-tiap ketua setiausaha itu untuk kenaikan 5%
daripada keadaan sekarang ni untuk naikkan 5%. Jadi bila kita tengok balik Ismail, saya nak berkongsi satu graf yang kita buat. Pilotkan di utara kita dah minta tadi JPJ, Jabatan Pembangunan Jalan dan juga Jabatan Immigration untuk gerakkan pembayaran secara cashless ni. So kalau tengok di graf ni Ismail, kalau saya boleh berkongsi di sini, pada bulan sampai bulan 10 ni, bulan 9, pembayaran yang biru ni melalui cash masih tinggi lagi. Yang merah ni tanpa tunai. Tetapi bila kita galakkan diorang bayar, ada yang sampai tinggi. Ini JPJ. Ya. Yang di sini. Ya. Ada yang sampai 100%. Baik. Ini di Perlis. Ini di mana ni? Di Perlis, JPJ Perlis. Ini Batu Uban. Ini Sukan Petani. 99.99%. Disember saja mencatat 100%. Yes, Disember saja. Di Jabatan Immigration, dia mencapai sehingga 96% pembayaran melalui E. Jadi ini yang perlu kita tingkatkan. Tapi cuma masih ada golongan sebilangan daripada penduduk Malaysia yang tidak yakin. Dia tidak percaya pada e-wallet ni. Dia suka bayar tunai juga. Tapi bagi kita, Cik Ismail, pembayaran melalui tunai ini ada risikonya, ada kosnya. Sebab kita kena menggajikan pengawal keselamatan bersenjata bila mana kita hantar duit ke bank. Ini juga kos pada kita. Jadi kita lebih suka sekiranya pembayaran-pembayaran ini dapat dilaksanakan secara E sahaja. Jadi tetapi having said that, bukan semua perkhidmatan kita boleh kita adakan secara E serta-merta. Yeah. Kita kena ada dua sistem running selari atau serentak. Yang E juga, tapi yang tradisional masih ada juga. Kalau boleh E ni, kita boleh kurangkan counter, kita boleh kurangkan interface manusia dan manusia. Kita boleh mengurangkan isu-isu integriti. Isu-isu rasuah. Bila kurangnya ketirisan. Jadi, tetapi dalam keadaan semasa ni, walaupun kita nak, tapi kita terpaksa menyediakan dua sistem yang bergerak serentak. Ada yang counter yang E, ada counter yang tradisional. Because masih ada di kalangan rakyat kita yang masih nak bayar melalui cara tunai. Jadi mungkin ini yang saya tengah belajar sekarang, behavioral insight. Macam mana kita nak galakkan orang untuk bergerak kepada lebih pada cashless. Okey. Platform itu boleh kita sediakan, cuma ia masih lagi bergantung kepada tujuan dan juga kehendak pengguna ya. Tapi namun dalam angka 62.9% itu saya kira pernah dicatatkan satu ketika dahulu tahun lalu penggunaan e-payment di Malaysia ini adalah lebih tinggi berbanding dengan negara-negara maju yang lain, khususnya negara Jepun dan malah negara-negara jiran yang lain juga. Jadi itu amat membanggakan juga untuk negara kita. Tan Sri, mungkin persoalan yang keduanya adalah kita bercerita tentang bagaimana kita melihat isu-isu sumber manusia ini adalah satu perkara yang penting dan ini banyak diterjemahkan melalui pengurusan sumber manusia dalam kalangan perkhidmatan awam. Semuanya seketika nanti kita akan berjeda seketika. Kita akan gantung dulu persoalan dan kita kembali selepas ini. Okay. Jabatan Penyiaran Malaysia (RTM) mempelaui syarikat-syarikat berdaftar dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk menghantar tawaran program-program TV tempatan dan juga program-program perolehan syndicated berdasarkan keperluan saluran-saluran di bawah kendalian RTM bagi tahun 2022. Syarikat-syarikat yang berminat diminta menghantar tawaran program mengikut keperluan yang diiklankan oleh RTM sebagaimana dalam need statements. Mendaftar dan menghantar semua maklumat, proposal dan bahan secara online melalui laman sesawang tertera bermula 20 Januari hingga 30 Januari 2021. Manakala bagi program-program perolehan syndicated, pembekal-pembekal hendaklah menghantar maklumat dan bahan screeners ke laman sesawang tertera pada 28 hingga 30 Januari 2021. Layari laman sesawang tertera untuk maklumat lanjut. Tak payah nak takut sangatlah. Semua orang kat sini dah tahulah awak ni macam mana. Abang nak keluar, kunci kereta memang ada kat tangan abang. Abang bawa tadi. La ilaha illallah. Tak apa. Jom kita cari kat rumah. Mereka menjalani hidup mereka sebagai seorang lelaki, tetapi mereka mendapat keseronokan apabila berpakaian sebagai wanita. Lepas tu, saya boleh jadi normal? Boleh, tapi tak semudah itu. Jadi ingat, Al-Quran sebagai penawar, bukan obat. Jangan jadikan diri kita terperangkap dalam jiwa kacau. Perawat sebelum kawan.
Cepat-cepat nak pergi mana tu bang? Aku kat sini lah. Aku tahulah kau comel, tapi kesihatan tu kena jaga. Kau tahu sekarang ni kan, kes dah banyak. Habis tu kenapa kau tinggalkan aku kat sini? Pandai pun. Woi! Ya, bersua kembali dalam bicara naratif di saluran berita RTM dan juga di saluran TV1. Tan Sri, tadi kita teruskan dan juga kita lanjutkan perbualan kita tentang bagaimana pembayaran secara e-payment ataupun e-tunai ini boleh memudahkan urusan dan ia menunjukkan satu pencapaian yang membanggakan dalam kalangan pelaksanaannya di peringkat awam. Jadi ini satu perkara yang perlu diberi perhatian oleh pihak kerajaan secara persekutuannya, Tan Sri. Ya. Betul, Encik Ismail. Sebenarnya bukan saja e-payment. Saya tadi nak menyambung sedikit. Bila mana MCO atau PKP diisytiharkan pada Mac 2020, masa itu cuti sekolah. Selepas tu keputusan SPM dikeluarkan. Kita JPA sebagai pentadbir beasiswa persekutuan, kita kena memilih pelajar-pelajar yang cemerlang ni untuk ditawarkan beasiswa persekutuan. Jadi pada masa tersebut kita mengadakan tawaran, kita buat interview semua online 100%. Saya masih ingat lagi, Cik Ismail, saya pergi melawat salah satu pusat temuduga di mana pelajar yang di temuduga itu berada dalam talian. Dia mula-mula dia kena keluarkan IC dan nak tunjuk ini dia dan orang yang sama. Untuk verify. Untuk verify. Okay. Itu because kita macam saya kata dah, dalam keterbatasan yang kita ada, kita tak persediaan pun tiba-tiba saja kita diminta PKP, kita dah adapt. So seperti tadi adaptasi tu, kita kena juga menawarkan beasiswa supaya mereka ni yang pelajar-pelajar yang cemerlang dapat meneruskan pengajian mereka sama ada dalam negara ataupun di luar negara. Jadi dalam keterbatasan yang ada tersebut, kita improvise, kita minta panel untuk interview online. Tetapi panel ni lah kadang-kadang dia lebih suka fizikal because dia akan tengok kasut warna merah ke, penampilan, body language, mata dan sebagainya. Tapi dalam keadaan yang keterbatasan yang ada tersebut, kita mengadakan daripada proses penawaran sampai kepada proses menawarkan beasiswa tersebut 100% online. Jadi ini juga merujuk kalau kita gantung persoalan kita tentang isu pengurusan sumber manusia. Sudah pasti sama ada di peringkat swasta ataupun kerajaan, isu-isu sumber manusia ataupun human capital ini adalah satu benda yang penting. Sektor ekonomi ini diberikan perhatian khususnya sejak puluhan tahun pemerintahan kerajaan dalam isu-isu perkhidmatan awam dan sebagainya. Jadi bagaimana pengurusan sumber manusia diterjemahkan dalam satu bentuk pelaksanaan perkhidmatan awam yang efektif dan juga mencapai standard yang ditetapkan bukan sahaja di peringkat tempatan tetapi juga di peringkat antarabangsa. Okay. Terima kasih, Cik Ismail. Sebelum pada ini, kita ada satu dasar latihan sektor awam. Di bawah dasar latihan sektor awam ini, kita mensyaratkan semua jawatan untuk memperuntukkan 1% daripada jumlah emolumen dia untuk tujuan latihan. Dan kita syaratkan semua penjawat awam untuk menghadiri sekurang-kurangnya 7 hari latihan dalam tempoh setahun. Jadi 1% emolumen, kos gaji dan juga 7 hari latihan. Tetapi sekarang ni kita bergerak ke tahap yang lebih tinggi. Kita akan menggunakan satu dasar pembangunan sumber manusia. Di bawah dasar pembangunan sumber manusia ini, kita akan melihat pada 3 dimensi. Satu jadi pembangunan kompetensi, keduanya penilaian prestasi dan ketiganya penilaian potensi. Jadi tiap-tiap penjawat awam ni kita akan memberikan mereka pengetahuan dari segi pengetahuan generik dan pengetahuan spesifik. Pengetahuan generik ni semua penjawat awam mesti ada maklumat, mesti ada kenegaraan dia because dia penjawat awam. Dia kena tahu dari sistem government, dari segi sistem kerajaan, dari segi perjalanan kerajaan. Ini pengetahuan generik. Tak kira ada dia pembantu pejabat ke ataupun dia ketua setiausaha. Dia maklumat yang dia tahu mengenai kerajaan tu mestilah yang sama because mereka ni kakitan kerajaan. Itu dari segi pengetahuan generik. Dan yang satu lagi pengetahuan spesifik. Pengetahuan spesifik ni kalau dia engineer, kita akan tingkatkan pengetahuan kepakaran dia. Jadi dalam penilaian yang terakhir tadi, penilaian potensi itu, di sinilah kita akan membentuk kerjaya dia dari segi kenaikan pangkat, dari segi laluan fast track, dari segi pembangunan subject matter expert atau kepakaran masing-masing. So inilah perbezaan dasar pembangunan sumber manusia yang baru yang menggantikan dasar latihan sektor awam. Dasar yang baru ni mungkin akan kita gerakkan sepenuhnya dalam pertengahan kedua tahun ini.
Ya. Itu juga kita bercerita tentang pengurusan sumber manusia, dan apabila kita bercerita tentang pengurusan sumber manusia, pelaksanaan disiplin di tempat kerja ataupun integriti tempat kerja itu adalah penting. Kita sedia maklum inisiatif dilakukan di bawah pelan integriti, malah beberapa dasar-dasar integriti telah pun meletakkan bukan sahaja di sektor swasta tetapi juga di sektor kerajaan. Unit integriti banyak ditubuhkan. Perkara ini diberikan pencerahan yang lebih lanjut. Cumanya apabila isu integriti, kita tertolak ke tepi dahulu isu-isu rasuah, isu-isu kecuaian, ketirisan, tetapi kita lebih kepada isu-isu disiplin dalam kita mendepani norma baru ini. Bagaimana integriti dalam pelaksanaan disiplin itu perlu diterapkan seperti mana perjalanan pejabat secara fizikal melalui suatu perjalanan SOP norma baru yang lebih efektif dan juga lebih efisien, Tan Sri. Okey. Terima kasih Cik Ismail. Walaupun Cik Ismail tadi nak menjuruskan perbincangan kita lebih kepada kecekapan penyampaian perkhidmatan kerajaan, tetapi di luar sana tu bila menyebut integriti ni banyak dipalitkan dengan penjawat awam. Saya bila mula-mula memegang jawatan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam tu, pertama yang saya sampaikan pesanan ada 3 benda iaitu speed atau kecepatan untuk bertindak, integriti dan professionalism. Dalam amanat saya pada tahun baru ini, saya menekankan balik integriti. Kalau kita lihat balik Cik Ismail, pada tahun lepas saja, tak perlu kita pergi jauh. Tahun lepas kita didedahkan dengan pertamanya isu pemberian kad pengenalan palsu. Daripada situ dia dapat pasport. Kita juga ada isu pemalsuan dokumen. Kita ada isu penembusan pendatang asing di lapangan terbang kita. Kita juga isu pencemaran sungai yang mengakibatkan bekalan air tersekat. Yang terakhir sekali kartel daging. Jadi ini semua Cik Ismail, kalau kita lihat, kalau kita dalami betul-betul, dia berpunca pada integriti. Integriti. So di sini integriti macam betul kata Cik Ismail tadi, dia ada, bagi saya ada 2 dimensi. Satu integriti yang melibatkan duit RM1. Satu lagi integriti yang melibatkan kecekapan ataupun keusahawanan pegawai tersebut untuk menjalankan tugas dia mengikut arahan, mengikut kehendak semasa. Jadi sekiranya dia mengambil kerja dia sambil lewa, itu juga pegawai yang tidak integriti. Jangan bukan saja yang terdedah dengan habuan-habuan yang lain, tapi dalam menjalankan tugas, kalau dia tidak menjalankan tugas mengikut apa yang diarahkan, mengikut apa yang di KPI-kan, dia juga tidak punya integriti. Jadi seperti mana yang kita bincangkan sebelum tadi, bilangan penjawat awam ni ramai. Kita ada 1.58 juta penjawat awam di 3 peringkat kerajaan. Kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan kerajaan tempatan. Jadi isu integriti ni Cik Ismail bukan lagi isu individu tetapi ataupun isu dalaman organisasi. Bagi saya ia isu kita bersama. Kita semua kena ambil peduli, kita semua kena ambil tahu. Kita dalam agama kita pun kita dikatakan iman kita ada 3 peringkat. Kita tegar dengan tangan, atau kita tegar dengan mulut, atau kita marah dengan hati. Itulah yang paling lemah. Jadi sekarang ni dengan keadaan kita tak lagi boleh duduk diam. Tak boleh marah dengan hati, because lama kelamaan dia akan sampai juga dalam, walaupun kita jaga kita, orang kata saya jaga saya lah, kubur saya, kubur Cik Ismail, kubur Ismail. Tapi akhirnya macam kita tengok dalam kes isu katil daging, akan sampai juga sup ekor kanguru kat atas meja kita. Kita tak boleh duduk diam. Jadi saya menyeru pada semua penjawat awam, kita kena jaga kita kena jaga negara. Kita kena pastikan kalau ada di antara kita yang membuat kerja yang tidak sepatutnya dijalankan, kita kena tegur, kena laporkan, jangan takut. Janganlah nak tunggu ganjaran, because ini perkhidmatan kita. Kita patutnya menjaga, kita tak boleh benarkan golongan minoriti mencanting arang di muka kita, menjatuhkan maruah perkhidmatan kita. Kita kena bertindak. Jangan nanti yang minoriti ini menggambarkan yang majoriti. Saya percaya majoriti penjawat awam Cik Ismail, mereka kekal teguh dengan dia punya ikrar sumpah dia, berkhidmat untuk negara. Jangan kerana nilai setitik rosak susu sebelanga. Tapi itulah. Tapi satu yang saya nak pesankan di sini, kita tak ada toleransi, tak ada kompromi dengan pesalah-pesalah yang tidak mengikut norma-norma penjawat awam. Tetapi kadang-kadang bila berlakunya tangkapan, bila berlakunya pertuduhan, dia dipaparkan, disensasikan di surat khabar. Ini bukan bermakna, Cik Ismail, kita bertindak. Kita kena tengok bila mana ada tangkapan, bila mana ada pertuduhan, maknanya kita sedang berusaha untuk membersihkan perkhidmatan. Jadi akan ada banyak lagi sekiranya isu itu masih besar. Jadi janganlah kita kata bila banyak pembongkaran dedahan ni memang isu itu banyak. Tak, kita sedang membersihkan. Kita sedang membersihkan. Jadi saya
meminta supaya semua melihat apa-apa yang dilakukan oleh rakan-rakan kita di SPRM, di PDRM dan mana-mana agensi penguasa untuk menangkap elemen-elemen yang tidak sepatutnya berada dalam perkhidmatan awam ini sebagai satu tindakan pembersihan. Memang ada. Kita dalam dunia ni, Cik Ismail, nak katakan negara yang tak ada rasuah tu memang tak ada, tapi kita kena kurangkan. Yang kita kena bertindak. Dan inilah yang terkeluar terpampang di dada akhbar, dipaparkan di televisyen. Inilah tindakan kita. Ya, sifat rasuah memang payah, tetapi nak mengurangkan itu boleh kita lakukan. Boleh kita lakukan. Tan Sri, korelasi daripada isu integriti itu banyak dipersoalkan oleh masyarakat adalah tentang karenah birokrasi dalam khususnya sistem penyampaian perkhidmatan awam. Sudah pasti melalui kerajaan ini ataupun penyampaian melalui perkhidmatan secara dalam talian, karenah birokrasi itu diharap mampu untuk dikurangkan, dipercepatkan atau dipermudahkan. Jadi bagaimana Tan Sri melihat isu-isu tentang birokrasi dan juga karenah yang dimainkan di bawah birokrasi boleh diselesaikan melalui isu-isu pengurusan secara dalam talian? Tan Sri. Okey. Pertamanya, Cik Ismail, birokrasi ini bukanlah satu perkataan yang kotor. Birokrasi ini menentukan satu standard atau norma-norma yang perlu diikuti. Tapi bila mana terlalu banyak birokrasi, akan adalah peluang-peluang untuk orang untuk circumvent sistem atau proses tersebut. Jadi salah satu approach kita sekarang ni, macam yang kita bincangkan tadi, melalui e-government ataupun digitalisasi. Kalau kita tengok sebelum ini, bila mana kita ada kamera awas tu, AES, tak ada nak kautim-kautim lah. Bayar sajalah. Kalau dah keluar gambar senyum dekat tu, nombor plate kereta, pergi bayar saja. Sebelum ni memang boleh. Kita boleh bincang. Tetapi sekarang tak boleh. Jadi dengan kita menggerakkan perkhidmatan awam ni ke arah kurangnya interface manusia dan manusia, kita boleh mengurangkan isu-isu tersebut. Dan kita bila mana kita meningkatkan digitalisasi tadi, macam saya kata Cik Ismail, macam tadi kita bincangkan, di China sekarang ni dia menggunakan e-currency. Salah satu tujuan China menggunakan e-currency ialah mengurangkan rasuah. Takkan you nak hantar duit melalui ke akaun you. Semua boleh di-trace. Kita juga sebab tu juga kita kalau boleh sebagai usaha kita untuk mengurangkan cashless payment. Tak ada lagi yang bawa duit. Jadi di sinilah bagi saya ini salah satu cara kita untuk mengurangkan atau untuk mengurangkan pendedahan ataupun keberengkalian berlakunya ketirisan dalam perkhidmatan kerajaan melalui digitalisasi. Bila mana kurangnya interface, kalau orang semua beli bayar, semua pakai online di rumah saja, tak ada. Ya, insya-Allah. Pelaksanaan e-kerajaan didokong secara bersama dengan pelaksanaan penyampaian perkhidmatan secara fizikal. Tan Sri, sekali lagi kita akan berehat seketika, semuanya kembali nanti dalam Bicara Naratif. Ya, kita bersua kembali dalam Bicara Naratif di saluran Berita RTM dan di saluran TV1. Saya masih lagi bersama yang berbagi Tan Sri Muhammad Khairul Adib Abdul Rahman, juga merupakan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Tan Sri, tadi kita banyak bercerita tentang pelaksanaan penyampaian perkhidmatan awam. Cuma dalam tempoh kita mendepani proklamasi darurat di bawah Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021, ada disebutkan tentang mobilisasi perkhidmatan awam juga, dan telah pun ditegaskan tentang bagaimana penyampaian perkhidmatan awam boleh diteruskan dan juga dilaksanakan. Jadi bagaimanakah gerak kerja mobilisasi yang digerakkan bukan saja di peringkat kerajaan persekutuan tetapi juga di peringkat kerajaan negeri dan juga kerajaan tempatan, Tan Sri? Okey, terima kasih Cik Ismail. Hari ini yang bahagia Ketua Sesi Negara Tan Sri Zulkifli telah mengeluarkan satu kenyataan akhbar. Salah satu daripada pendekatan kita dalam menangani darurat COVID-19 ini adalah kita akan menggunakan Seksyen 4 Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021 untuk kita mengarahkan pertukaran penjawab secara pertukaran sementara. Jadi di sini Ismail, di bawah Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021, Seksyen 4 membenarkan kerajaan untuk menggunakan aset-aset swasta, aset-aset yang ada, termasuk juga keperluan guna tenaga manusia. Jadi dalam hal ini memandangkan darurat COVID ini mungkin akan memerlukan kaki tangan tambahan di beberapa kementerian, di beberapa jabatan atau di beberapa lokaliti. Jadi kerajaan melalui pengumuman yang bagi Tan Sri KSN pagi tadi, kita telah pun mengutuskan surat pada semua ketua-ketua semua setiausaha kerajaan negeri pada hari ini memaklumkan bahawa kita mungkin akan menggunakan Seksyen 4 ini untuk mengarahkan mana-mana penjawat awam untuk ditugaskan semula secara sementara di mana-mana kementerian, jabatan atau lokaliti
yang memerlukan perkhidmatan mereka. Jadi di sini, Cik Ismail, kalau saya boleh huraikan sedikit, di bawah kuasa-kuasa perlu darurat 2021 ini, sekiranya ada jabatan memerlukan tambahan kaki tangan, kita kalau nak ambil pegawai sekarang ini agak dalam tempoh yang singkat mungkin sukar. Jadi untuk membendung atau untuk membantu menyelesaikan masalah dalam tempoh darurat ini, kita mungkin menggunakan mobilisasi penjawat awam. Kita akan gunakan daripada mana-mana jabatan atau kementerian yang mungkin kita reassignkan orang. Kita boleh mengarahkan pertukaran mereka ke jabatan atau ke lokaliti yang memerlukan penugasan mereka secara penempatan sementara. Bila mana berakhirnya darurat, mereka akan kembali kepada jabatan asal mereka. Jadi dalam ketiadaan mereka di jabatan, jabatan tersebut tak boleh diisi. Tidak ada pengganti dan sebagainya. This is just temporary measure. Sebab itu dibuat di bawah ordinan darurat. Ordinan darurat ini mempunyai kuasa yang agak luas untuk kita mengatasi apa-apa isu yang menyebabkan darurat tersebut. Dalam kes ini COVID-19. Darurat itu diisytiharkan disebabkan oleh COVID-19. Dan kita harus memerangi pandemik COVID-19 ini. Jadi di sini termasuk juga akan makan masa sampai juga vaksinasi. Jadi akan gunakan kaki tangan tambahan. Jadi kita nak mengambil jawatan tambahan hanya untuk tugasan ini, mungkin selepas ini akan berlaku redundancy. Jadi kita akan gunakan kaedah mobilisasi. Jadi Seksyen 4 Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021 membenarkan di bawah kuasa yang diturunkan oleh Yang di-Pertuan Agong, membenarkan kita untuk menggerakkan. Jadi kita akan gunakan seksyen ini untuk kita melihat kepada mana-mana keperluan dan kita tampung daripada mana-mana jabatan kementerian yang boleh memberikan. Tapi ini juga akan kita buat mapping dari segi tempatnya, katakan dia diperlukan di Ulangan ataupun di Kuala Krai. So kita akan ambil yang berdekatan. Sekiranya contoh, sekiranya Jabatan Kesihatan Negeri memerlukan kenderaan dan pemandu, kita akan ambil kenderaan pemandu di lokaliti Jabatan Kesihatan yang berkenaan yang paling dekat dan kita gerakkan ke Jabatan Kesihatan untuk mereka gunakan. Tapi pemandu ini masih lagi bertugas dengan jabatan asal, tapi ditugaskan secara penempatan sementara sahaja. Selagi mana tugas dia diperlukan. Dia mungkin berlanjutan hingga 2 bulan, 3 bulan atau bila mana saja. Tapi seperti mana ordinan darurat ini, dia akan terbatal bila mana darurat tersebut tidak lagi berkuat kuasa. Okey. Dalam hal ini, perubahan yang berlaku dari segi catatan kes harian yang berlaku pandemik COVID-19 di peringkat tempatan juga, banyak beberapa arahan-arahan terkini yang diberikan oleh pihak kerajaan. Adakah tujuan mobilisasi dan juga perkara-perkara di bawah ordinan darurat juga akan disesuaikan melalui perubahan-perubahan semasa dan juga kadar jangkitan semasa bagi COVID-19? Betul, Cik Ismail. Sebagai contohlah, dibincangkan pagi tadi, salah satu penyumbang utama kepada penularan wabak COVID-19 ini adalah disebabkan oleh pekerja asing dan juga keadaan tempat duduk mereka, termasuklah di kilang, di kawasan-kawasan pembinaan dan sebagainya. Jadi akan ada penguasaan yang lebih untuk kita pastikan mereka ini tidak menjadi punca penyebaran atau punca penjangkitan penyakit-penyakit. Jadi di sinilah mungkin akan diperlukan kaki tangan tambahan untuk kita pergi buat inspection, kita pergi ke lapangan untuk melihat dan menyelesaikan masalah. Ini salah satu approach yang kita gunakan, tapi dalam bentuk sementara. Bila mana keadaan kembali stabil, mereka kembali kepada jabatan asal mereka. Ini satu juga isu yang mungkin banyak dibincangkan di peringkat penjawat-penjawat awam tentang untuk kembali ke stesen bertugas masing-masing ataupun kembali ke tempat bertugas masing-masing. Sudah pasti arahan terkini sama ada PKP, PKPB, PKPD itu adalah menurut kepada keputusan MKN dan juga KKM. Cumanya kepatuhan kepada kembali ke stesen bekerja atau kembali ke tempat kerja masing-masing itu perlu sentiasa dipatuhi menurut kepada perkeliling ataupun peraturan peribadatan dan juga penjawat awam. Jadi bagaimana Tan Sri melihat keperluan dari segi arahan untuk berada di kawasan stesen tempat kerja ini adalah satu perkara utama yang perlu dititik beratkan oleh penjawat awam sendiri. Okey. Terima kasih Cik Ismail. Kalau kita lihat kembali semasa mula PKP diarahkan pada bulan Mac 2020, masa itu cuti sekolah. Ramai di antara ibu bapa dan keluarga masing-masing bercuti di kampung. Kemudian PKP dikenakan. Ramai yang tersangkut di kampung. Yang kita kena buat urusan supaya mereka ni boleh kembali. Tapi dalam keadaan jangkitan yang masih tersebut, banyak yang tergendala. Tapi dalam keadaan sekarang ni, bila mana PKP yang terbaru ni diumumkan pada 11 Januari, dia bukan musim cuti sekolah. Tetapi ada juga
kita kena betul terang juga. Ada juga yang mengambil kesempatan untuk lari. Jadi kita minta semua ketua jabatan sebenarnya untuk buat random check. Kadang-kadang telefon tanya di mana, tunjukkan dia geografi, dengan dia punya location kat mana. Kita ada. Itu cara-cara dia. Kita tanya kat mana, tunjuk gambar kat keliling, WhatsApp call, video call. Ini tugas-tugas ketua jabatan masing-masing untuk memastikan penjawat awam ni berada di stesen mereka. Because kita ni pada bila masa kita boleh arahkan mereka kembali ke pejabat. Dia bukannya bercuti, Cik Ismail. Dia masih bertugas, tapi ditugaskan di rumah. Jadi kita boleh dalam surat edaran yang kita keluarkan tersebut, arahan bertugas di rumah ni boleh kita batalkan pada bila masa bila mana keperluan untuk mereka berada di pejabat diperlukan. Okey. Adakah mengambil kehadiran melalui secara dalam talian itu dianggap sebagai efektif dalam memastikan kehadiran para pekerja walaupun mengalami ataupun melalui proses bekerja dari rumah? Itu yang saya katakan tadi. Kita dalam keadaan yang masih baru, pada norma yang baru ini, kita akan memperkemaskan. Masih ada lagi lompang-lompang yang perlu kita perbaiki. Tapi kita akan bergerak ke atas tersebut. Mungkin dalam jangka masa terdekat atau yang medium term, kita boleh menyelesaikan masalah ini. Bila mana sistem terus mantap untuk kita benarkan mereka bekerja rumah. Jadi saya katakan tadi, bekerja rumah ni kita hanya benarkan pada dua keadaan saja. Satu yang diarah oleh kerajaan, yang dua diarahkan atau dibenarkan oleh ketua jabatan. Yang dimohon oleh pegawai, belum lagi kita fikirkan. Sebab ini ada isu dia. Isu kawalan, isu kualiti, isu disiplin dan sebagainya yang tak boleh kita leraikan sekarang ni. Jadi kita tangguh yang itu dulu. Jadi sekarang ni BDR hanya dibenarkan pada dua keadaan. Diarahkan oleh kerajaan atau diarahkan oleh ketua jabatan. Okay, InsyaAllah kita bergerak ke arah penambahbaikannya yang Bapak Tan Sri. Satu pesanan terakhir juga untuk buat seluruh pejabat-pejabat awam, lebih kurang 1.58 juta pejabat awam, malah bukan saja peringkat kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan juga kerajaan tempatan. Dengan hashtag kita jaga kita dan juga kita jaga negara, itu satu perkara yang perlu untuk digerakkan dan juga perlu ditamsilkan secara bersama. Jadi apakah harapan dan juga pesanan yang berbagi Tan Sri kepada seluruh pejabat awam dan juga mungkin rakyat Malaysia yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut bagaimana perkhidmatan awam ini digerakkan dan juga melalui satu proses yang lebih efektif, Tan Sri? Okey, terima kasih Syarul Ismail. Saya rasa sebagai penutup kepada acara kita pada malam ini, kita melihat penjawat awam ini berat mata memandang, berat lagi mahu memikul. Kalau kita imbas bermula pada tahun 2018, bila mana berlaku perubahan politik, landscape politik di negara. 2018, 2019, 2020 ada COVID, 2021 ada darurat. Tapi dalam keadaan yang agak tidak menentu ni, salah satu faktor yang konstan, yang malang adalah penjawat awam. Kita berada di sana. Di merata tempat, perkhidmatan kita masih kita sampaikan demi untuk kebaikan rakyat dan negara. Jadi tagline berkhidmat untuk negara tersebut benar-benar teruji. Bila mana kita lihat di kaca TV penjawat awam, terutamanya yang frontliners yang pakai PE, yang peluh boleh diperah daripada baju, masih menjalankan tugas. Yang mana tertidur atas meja, yang mana menjaga sekatan jalan raya, makan, minum di bawah hujan, sebagainya. Inilah penjawat awam. Naluri mereka, semangat mereka ni benar-benar menjiwai penjawat awam. Jadi jangan kita amanah lah. Menjaga amanah. Jadi kesetiaan kita tidak berbagi Cik Ismail kepada raja dan negara, dan kita khidmat setia kepada kerajaan yang memerintah. Jadi pesanan saya dah, tiada politik dalam perkhidmatan awam, dan juga kita tidak akan politikkan perkhidmatan awam. Baik. Kita konstan. Tadi kita bincang mengenai kematangan politik di Malaysia. Dalam tempoh 3 tahun telah berlaku 3 perubahan kerajaan. Yang ada yang konstan adalah penjawat awam. Berubah-ubah. Tapi penjawat awam ni mesti kita kekalkan neutrality dia. Kita berkhidmat, our loyalty is to the king and country, but we serve the government of the day. Jadi harapan saya supaya penjawat awam ni diberikan kesejahteraan dan iltizam yang tinggi untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik buat negara dan juga rakyat. Saya juga berharap agar COVID-19 ni dapat diuraikan dengan segera supaya kita dapat teruskan usaha untuk memajukan negara kita. Dan akhir sekali saya menyeru, saya berharap semua penjawat awam kita haruslah berpegang teguh pada ikrar dan sumpah kita
iaitu berkhidmat untuk negara. InsyaAllah. Kita jaga kita jaga negara. InsyaAllah. Itulah sumpah kita. Juga setia kepada raja dan juga negara dan juga memegang dan juga memikul amanah selaku pejabat awam. Terima kasih atas perkongsian yang cukup baik pada malam ini. Yang berbahagia Tan Sri Muhammad Khairul Adil Abdul Rahman, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam. Itulah dia. Kita dapat tamsilkan juga dapat kita simpulkan secara bersama walaupun norma baru kita berdepan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021 di bawah proklamasi darurat, namun fungsi dan juga tugas Perkhidmatan Awam dan juga pejabat awam masih dilaksanakan seperti biasa. Malah berlaku beberapa penambahbaikan untuk memastikan penyampaian perkhidmatan awam akan dapat ditingkatkan. Terima kasih bersama kami dalam Bicara Naratif pada malam ini. Teruskan siaran anda bersama kami di saluran berita RTM dan TV1. Dengan itu, Assalamualaikum.